Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahta 'ala anbiya'ika wa awliyaika wa 'ibadika as-salihin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ربي يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعليك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت لك بما كنت علي وبذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Alhamdulillah yang hormati pengurusi masjid, timbalan pengurusi seluruh ahli kuasa masjid, tuan-tuan imam, Bilal, Siap, muslimin muslimat yang dirahmati dan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah taala pada malam yang berbahagia ini dapat kita menunaikan sembahyang sunat tarawih dan kita juga telah menunaikan sembahyang sunat witir. Yang mana ini adalah peluang yang Allah taala bagi kepada kita hasil daripada apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan kita memohon kepada Allah taala, wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Ya Allah, Engkau sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Hampir 2 bulan kita minta dan akhirnya Allah bagi. Alhamdulillah. Jadi bila Allah taala bagi, Allah Subhanahu wa taala nak tengok. Bila benda yang kita minta Allah bagi, Allah nak tengok macam mana kita manfaatkan peluang tersebut. Tengok macam bersungguh sangat minta. Wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan. Tiba-tiba bila tiba Ramadan tidur. Ini tak jadi. Sebab apa? Sebab kita minta dengan penuh harapan, dengan penuh semangat, seolah-olah kita mendambakan Ramadan, merindukan Ramadan. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita Ramadan, Allah hadiahkan kepada kita bulan yang disebut sebagai khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tiba-tiba kita tak manfaatkan sebaik mungkin peluang yang Allah Subhanahu wa taala bagi ini, maka rugilah kita. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ni anda nak berkongsi satu tajuk, iaitulah mengapa kita nak bulan Ramadan. Kita dah minta wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan. Pasal apa nak sangat bulan Ramadan ni? Pasal apa? Bulan lain banyak lagi, bulan Muharram, ada bulan Safar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir, ada banyak bulan lain ni ada. Tapi pasal apa kita nak bulan Ramadan? Pasal apa? Yang pertamanya ialah kerana Allah Subhanahu wa taala janji, iaitulah Allah taala akan bagi ketakwaan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang pertama. Mungkin kalau orang tanya kita pasal apa nak Ramadan sangat, wallahualam mungkin tak tahu jawab apa. Mungkin nak pasal apa nak kan. Tapi ulama kata berdasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal apa kita nak sangat bulan Ramadan ni? Pasal apa? Yang pertamanya Allah dah janji, bila kita melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan, Allah taala akan hadiahkan kita ketakwaan. Di mana kita tahu bahasanya ketakwaan ni ataupun sifat takwa ni adalah merupakan samaratul iman, buah ataupun hasil iman. Bila sebut beriman ni, ramai orang beriman, hak tak puasa beriman. Betul tak? Hak tak puasa, tak semayang, tak keluarkan zakat,
tak kenal masjid, tak kenal surau, maka beriman tak? Beriman. Tapi apakah mereka orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Ya? Sebagai jawapannya tidak. Kenapa? Kerana hasil daripada iman tadi ialah takwa. Dan takwa adalah merupakan segala-galanya. Allah Ta'ala nak terima amalan kita mesti kena ada takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala akan terima amalan daripada orang yang bertakwa saja. Mana kata takwa ni kalau kita tengok balik di sudut kelebihan dan faedah dia, Masya Allah, besar. Besar. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala janji nak bagi rezeki yang lebih kepada siapa? Kepada orang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nampak? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang pertama, Allah Taala janji sesiapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan bagi kepada dia jalan keluar. Apa jua masalah yang dihadapi oleh dia, insya-Allah akan ada jalan keluar, akan ada jalan penyelesaiannya. Ini yang pertama. Sebab itulah orang beriman, orang yang bertakwa ni, walaupun dia berhadapan dengan apa jua masalah, tapi akhirnya Allah akan dorong dia, Allah akan lorong dia, dan dia akan keluar dari masalah tersebut. Yang keduanya, Allah Ta'ala berjanji akan bagi rezeki kepada dia sebagai ekstra. Yang kita tengok orang Melayu kebanyakannya kalau buka restoran dia akan letak ayat tu. Nama apa? Ayat 1000 dinar. Sedangkan tak ada pun, Nabi tak sebut kata ayat tu ayat 1000 dinar. Ayat kursi ada, tapi ayat 1000 dinar tak ada. Tak kisahlah, nama pun tak kisahlah. Tuan-tuan tahu tak apa? Pasal apa masyarakat kita namakan ayat tu ayat 1000 dinar? Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama ulama-ulama Al-Jawi ni, ulama-ulama Melayu ni, di mana sejarah ayat ni, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika seorang lelaki ni dia dapat ayat ni, dia hadiahkan kepada guru dia sebanyak 1000 dinar. Satu ayat, cuba terbayang, satu ayat dia hadiahkan kepada guru dia 1000 dinar. Banyak 1000 dinar banyak. Cuba bayang, anda rasa 1 dinar lah, dinar Kelantan sekarang ni, anda rasa tak kurang daripada 600 rasanya. Cuba kita kali 1000, 600,000. 600,000 kita yang motong getah ni, sampai mampu pokok getah pun tak dapat 600,000 rasanya kan. Dengan keadaan getah murah sekarang ni kan, bagi dua pula rasanya tak dapat. Jadi orang panggil tafaul. Tafaul, sempena baik. Sempena baik oleh kerana ayat tu telah dihadiahkan dengan nilaian 1000 dinar, maka kita masyarakat Melayu pun letak. Kalau kita tanya orang Arab, confirm orang Arab tak tahu. Pergilah tanya orang Arab, ya Syekh, hal arafta ayat al-musammi bi 1000 dinar? Syekh tertengah-engah. Ayat 1000 dinar tak pernah dengar. Mereka yang ada ayat kursi ada. Jadi benda ni hanya masyhur dalam masyarakat kita. Jadi sahabat-sahabat ini rahmati Allah, pasal apa kita nak Ramadan? Bahkan kalau kita tengok para salafus soleh, ulama dahulu kala 6 bulan mereka memohon kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala panjangkan umur mereka, mereka dapat masuk ke dalam rasa Ramadan. 6 bulan. Kita 2 bulan je. Nak cerita kata betapa besarnya faedah ataupun betapa besarnya benda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan. Yang kita sebut tadi yang tinggi sekali yang boleh kita dapat dalam bulan Ramadan ialah la'allakum tattaqun tadi, ketakwaan ni tadi. Yang mana ketakwaan ini adalah merupakan salah satu sifat yang perlu ada dalam diri orang mukmin. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita supaya kita sentiasa berpesan dengan ketakwaan ni. Kena berpesan. Khatib naik je atas mimbar, yang pertama sekali dia akan sebut ittaqullah. Sebelum dia nak cerita benda lain, dia akan sebut apa? Ittaqullah dulu. Kenapa? Nak cerita betapa besar dan pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa makna takwa? Secara umumnya kalau kita tengok makna takwa ni yang disebut oleh para ulama ialah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu dikatakan takwa. Ini adalah pandangan sebahagian ulama. Dan apa yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika orang tanya, ya Ali, mat taqwa? Wahai Sayyidina Ali, apakah yang dinamakan, yang dikatakan takwa? Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebut takwa ialah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebut takwa ni ialah yang pertamanya ialah al-khawfu minal jalil. Mesti ada dalam diri kita perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takut? Iaitu buat apa yang Allah Taala suruh, tinggal apa yang Allah Taala larang. Ini makna takut. Bukan makna takut ni kita lari jauh daripada Allah Taala, tak boleh nak lari. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat nak pergi, tidak ada tempat nak kembali melainkan kepada Allah. Kita tak boleh nak lari daripada Allah. Boleh ke? Siapa boleh lari daripada Allah? Tak ada siapa yang boleh. Kenapa? Kerana bumi ni milik Allah. Oh, kita pergi langit minta tolong ayah pin kan? Sebab ayah pin dia kerajaan langit. Langit pun hak Allah. Nak lari mana? Maka sebab itulah kita tidak boleh nak lari jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan takwa. Apa jua masalah yang kita hadapi, kembali kepada Allah. Ini yang dikatakan takwa. Kita ada masalah dengan masyarakat kita contohnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada masalah rumah tangga, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada masalah negara, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada tempat nak lari, tidak ada tempat nak kembali melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, wal amalu bit tanzil. Iaitulah kita kena amalkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana benda yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai panduan dan pedoman kita. Yang Allah Taala sebut berkaitan dengan Quran, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Pilih bulan Ramadan juga. Pasal apa Allah Taala tak turun dalam bulan Syawal ke, dalam bulan Zulqaidah ke, dalam bulan Zulhijjah ke? Tapi dah, benda yang besar ni Allah Taala turunkan dalam bulan Ramadan. Pasal apa Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan? Hudan linnas. Yang pertama sekali Allah Taala sebut hudan linnas, sebagai panduan, sebagai pedoman, sebagai petunjuk kepada manusia. Ini Al-Quran yang kita dah minta, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdini fi man hadait, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Nampak? 3 tempat kita minta dalam semayang kita. Dalam Fatihah kita minta, dalam kunut kita minta, doa antara 2 sujud kita minta. Minta apa? Minta hidayah kepada Allah Taala. Allah bagi, nah hidayah. Apa dia? Quran. Di samping sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bila dapat Quran, orang tak peduli kat Quran. Orang tak peduli je. Letak Quran di tepi, ambil hak manusia sebagai panduan dan pedoman. Akhirnya masalah yang kita hadapi tidak akan dapat diselesaikan. Kenapa? Kerana hidayah yang Allah Ta'ala bagi, petunjuk yang Allah Ta'ala bagi, jalan penyelesaian yang Allah Ta'ala bagi, kita tak di tepi. Maka sebab itulah kita minta wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Pasal apa? Kita nak benda ni. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Allah Subhanahu wa taala ajar kita supaya kita ni bersifat qanaah, sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ajak kita, apa jua benda yang kita dapat, kita kena sebut alhamdulillah ala kulli hal.
Ini adalah doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas apa jua keadaan kita. Senang ke, susah ke, ada makan ke, tak ada makan ke, apa jua keadaan kita, kita kena puji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menurunkan benda tu. Allah yang turunkan benda tu. Susah, siapa bagi susah? Allah. Senang, siapa bagi senang? Allah. Sihat, siapa bagi sihat? Allah. Sakit, siapa bagi sakit? Allah. Jadi apabila semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kena syukur, kena bersabar. Yang disebut alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kadang-kadang manusia ni kadang-kadang masya-Allah. Ya Allah Taala sebut wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah. Tak ramai di kalangan hamba-Ku yang mensyukuri nikmat-Ku, kata Allah Taala. Tak ramai. Orang niaga, contohnya orang niaga, untung RM10. Biar tutup kedai, kira-kira Allah untung RM10 je. Untung apa tu? Tapi dia rasa macam mana? Allah RM10 je. Apa maknanya? Wallahu alam. Kita beli harga, itulah tanda kata tak syukur, betul tak? Untung tak? Untung. Mungkin kadang-kadang dia target nak dapat hari ni 1,000 contohnya. Aku nak berniaga hari ni dapat 1,000. Kira-kira dapat 800. Pasal apa miss lagi ni 200. 800 banyak. Tapi inilah sikap manusia yang tidak ada ketakwaan dalam jiwa dia. Maka sebab itulah takwa ni benda yang besar, benda yang penting, yang perlu wujud, yang perlu ada dalam diri kita. Walau banyak mana yang kita dapat, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itulah rezeki kita. Itulah benda yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Kemudian yang keempatnya kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ialah wasti'dad yaumir rahil. Orang yang bertakwa itu ialah mereka yang sentiasa buat persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa persiapan kita untuk balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Semayang kita terah mana, puasa kita terah mana, sedekah kita terah mana, amalan soleh kita terah mana. Itu adalah persiapan untuk kita balik bertemu Allah. Kita makan nasi lemak, minum kopi, makan kuih, habis RM10. Tapi bila raga lalu derma RM1 je. Itu persiapan kita untuk balik bertemu Allah. Sedangkan yang RM10 ni adalah persiapan untuk kita pergi kerja di dunia ni. Cuba bayang ni. Inilah persiapan kita. Kita boleh tengok banyak mana yang kita siapkan untuk kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yakin, kita percaya kana biqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Sehari hari akhirat bagaikan 1000 tahun hari dunia. Cuba terbayang, sehari hari akhirat bagaikan 1000 tahun. Dalam ayat lain surah Al-Ma'arij, Allah Ta'ala kata ta'rujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata 50,000 tahun. Sehari hari akhirat menyamai 50,000 tahun. Allahu Akbar. Cuba terbayang, cukupkah dengan RM1 yang kita bagi? Cukupkah dengan semayang fardu saja-saja yang kita buat? Cukupkah dengan Quran yang setahun sekali je kita baca? Cuba terbayang, nasib baiklah pahala ni jenis tak habis. Ini nasib baiknya. Kan? Kalau pahala ni jenis habis lah, rasa baru 2 jam masuklah kubur habis, tak tahu nak tak sedekah siapa. Ataupun kita masuk syurga, bawa pahala yang sikit tu, pulun, kita kata jimat, pasal apa? Takut habis. Habis nak minta siapa di sana dah? Tak ada. Nasib baiklah pahala ni jenis tak habis. Kita bawa banyak tu, Allah Ta'ala ganda 3 kali ganda lagi. Kenapa? Kerana kita ni umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi kelebihan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini yang pertama yang kita dapat
daripada Ramadan yang kita nak, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Kemudian yang keduanya, anda nak sebut juga di sini, ialah berkaitan dengan keikhlasan. Ramadan mengajar kita erti keikhlasan. Kita puasa ni, kalau kita nak makan sengak-sengak, orang tahu tak? Saya tahu. Kita bos contohnya kan, kita bos. Kita buang makanan dalam beg kita, masuk pejabat, makan seorang-seorang. Siapa orang tak tahu? Sebab apa? Sebab pejabat tutup pintu, kunci. Orang nak jumpa kita, kerani kena telefon dulu. Hello encik, ni ada orang nak jumpa, boleh tak? Nanti saya tunggu 5 minit ni, saya keluar. Pasal apa? Nak perhabis nasi dulu lah, nak perhabis bekal tu kan. Mana kata Ramadan ni mengajar kita erti ataupun makna keikhlasan. Sebab itulah Allah Ta'ala kata apa? Dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dha'fin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih innahu taraka syahwata wa ta'amahu wa syarabahu min ajli lis-sa'imi farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khulufu fami as-sa'im ahabbu inda Allah min rihil misk atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ini hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala sebut setiap amalan anak Adam itu satu dibalas 10 kali ganda sampai 70 kali ganda sampai 700 kali ganda. Bahkan dalam hadis yang lain berganda-ganda lagi. Illa siyam, melainkan puasa, Allah Taala tak sebut. Allah Ta'ala kata fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku dan akulah yang akan balasnya. Jadi Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana keikhlasan kita dalam menunaikan ibadah puasa. Sebab puasa ni orang tak nampak. Nampak letih ya. Ni pasal apa letih ni? Rupanya kenyang dah, sengkak perut dah. Bukan letih sebab puasa dah. Macam kita tadi dah tibai dah makan lauk ayam tadi kan. Bila nak sembahyang letih ya. Sedangkan sebelum sembahyang, sebelum buka puasa cergas kat lagi. Rupanya letih sebab makan, bukan letih sebab tak makan. Boleh berlaku. Anak-anak kita puasa kadang-kadang dia tibai togok ayak dalam kolah, kita bukan tahu. Masa bila ayak nak kumur kan, kumur-kumur dia togok 3-4 koleh dalam perut dah. Mana kata puasa ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Kita yang tua-tua pun puasa, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Manusia tak tahu. Semayang manusia boleh tahu. Ibadah haji manusia boleh tahu. Ibadah-ibadah lain manusia boleh tahu. Sedekah manusia boleh tahu. Tapi puasa siapa pun tak boleh tahu. Maka sebab itulah Allah Ta'ala kata dia yang akan bagi balasannya. Jadi puasa ini mengajar kita, mendidik kita supaya kita jadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita telah terdidik, kita telah ditarbiah, kita telah dimadrasahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan, maka bila kita keluar saja dari bulan Ramadan, maka sudah pasti benda yang kita belajar tadi kita akan dapat amalkan dalam kehidupan kita. Ini tak, kadang-kadang kita ni dalam bulan Ramadan tu okey je. Tapi bila keluar Ramadan ni seolah macam kita tak pernah masuk pun ke dalam madrasah Ramadan. Ini yang ulama kata tak ikhlas ni. Sebagian ulama kata tak ikhlas. Pasal apa? Pasal dia ni lebay Ramadan. Lebay Ramadan. Lebay Ramadan. Orang dulu-dulu dia kata lebay maghrib. Kalau di kampung-kampung dulu maghrib ada je muka dia. Isya tak ada. Subuh lagi tak ada. Maghrib ada. Maka orang panggil lebay maghrib. Kita punya tu lebay Ramadan. Bulan Ramadan baru ada. Habis Ramadan tak ada. Bila pula? Tahun depan. Tahun depan baru ada pula. Ini lebay Ramadan. Sedangkan Allah Ta'ala kata kun. Sedangkan apa yang disebut oleh ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu sebagai hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Jadi banyakkan kita ni hamba Ramadan. Tak apalah, alhamdulillah, mungkin baru nak belajar kot. Tapi dah sampai 50 tahun dah macam tu ke? Nak belajar apa kan? Mungkin awal-awal ni mungkin okey lah, ni dah sampai tiap-tiap tahun macam tu. Apa cerita? Ramadan dah ajak kita dah.
dengan Quran kita, dengan zikir kita, dengan tarawih kita, dengan berjemaah kita, maka sepatutnya bila habis Ramadan kita dah boleh bawa dah benda tu. Kadang-kadang kita bekerja, syarikat kita hantar kita kursus 2 minggu. Balik kursus tu kita dah boleh bekerja dah. Betul tak? 2 minggu je kursus, tapi balik dah boleh bekerja dah. Ini Allah Ta'ala bagi kursus sebulan. Keluar dari madrasah Ramadan, hilang. Seolah macam dia tu tak pergi kursus. Jadi benda ni lah. Ya ulama kata Ramadan sebenarnya mengajar kita arti keikhlasan. Kemudian yang ketiganya, yang terakhirnya, bulan Ramadan yang kita nak sangat ni pasal apa? Kerana dalam bulan Ramadan ada satu malam yang disebut sebagai khairun min alfi syahrin, yang mana ianya tidak ada di malam-malam yang lain ataupun di bulan-bulan yang lain. Satu malam yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah hadiah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kita pendek, tak ada yang umur sampai 100 tahun, tak ada. Wallahualam, kalau ada pun ingat dalam 1 juta seorang pun mungkin, ataupun 10 juta seorang, wallahualam lah. Tak ada. Sedangkan umur umat dahulu kala, Masya Allah, 100 tahun tu biasa. 100 tahun tu biasa bagi umat dahulu kala. Tapi bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sebut, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Atau kama qala alaihi wasallam, umur umatku antara 60 ke 70. Ini kebiasaannya. Tak ramai yang boleh melepasi umur 70, tak ramai. Kalau ada pun tak ramai. Tambah zaman sekarang ni penyakit macam-macam ada. Masuk 40 tahun dah macam-macam dah ada. Dengan kencing manisnya, darah tinggi lah, gaut lah, apalah. Lepas tu macam mana nak sampai umur 60? Jadi oleh kerana umur kita pendek, amalan kita pun tak banyak, daripada 50 tinggal 5 waktu. Betul tak? Daripada 50 tinggal 5 waktu. Tapi Allah Ta'ala tetap bagi balasan sama seperti mana kita mengerjakan semayang 50 waktu sehari semalam. Kemudian Allah Ta'ala hadiahkan lagi kepada kita yang disebut sebagai khairun min alfi syahrin, yang mana satu malam yang kita dapat ini sama dengan 1000 bulan. Kita semayang maghrib di malam tu sama dengan 1000 kali maghrib kita semayang. Kita semayang isya berjemaah di malam tu digandakan oleh Allah sama seperti 1000 kali kita semayang. Kita bersedekah di malam tersebut sama seperti 1000 kali kita bersedekah. Masya Allah. Inilah salah satu peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita supaya kita jadi kaya di sana. Kalau Allah Ta'ala tak bantu, Allah Ta'ala tak tolong, kan Allah Akbar, pakai tak ada apa kita. Tak ada apa. Semayang kita tak tahu mana, puasa kita tak tahu mana, baca Quran kita tak tahu mana, jika nak bandingkan dengan kita buat benda lain. Semayang 5 minit, tengok TV sejam. Baca Quran 5 minit, tengok bola sejam lebih ke? Sehingga ada fatwa baru ni anda baca dalam ni, ada fatwa harus mentakhirkan semayang isyak kerana nak tengok bola. Harus. Allahu Akbar. Al-Jazair, Jazair ni apa? Algeria lawan dengan mana apa ni? Jerman ke mana? Ulama Jazair, bukan semua ada, bukan semua, tapi dia kata harus, orang tanya, harus dia kata mentakhirkan semayang isyak kerana nak tengok perlawanan bola antara Jazair lawan dengan Jerman. Ni kira ulama ta'assub kepada bola. Itu yang dikatakan ulama bola. Ini sahabat-sahabat yang rahmati Allah, anda rasa itulah sekadar yang boleh kita kongsi pada malam ni, dalam masa yang ada ni. Walaupun sebut ini sama 10.45 kan, dia kata sebelum. Jadi kalau sebelum tu kira betul dah tu kan. Jangan lebih. Kalau sebelum tu kira betul dah tu. Jadi kalau lama-lama pun kita dah penat kan, kita dah penat. Jadi saya rasa 3 benda yang kita dapat tadi kan. Yang pertamanya kita nak takwa, yang keduanya kita nak Ramadan ni mengajar kita arti keikhlasan, ya, keikhlasan.
Yang mana apabila kita dapat laksanakan benda ni dengan baik, insya-Allah mudah-mudahan bila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita balik dalam keadaan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ataupun Allah Taala sebut Allah Taala pelawar kita supaya kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita dan kita juga redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Inilah benda yang kita usaha, yang kita ikhtiar, yang kita cari selama ni. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ucapkan terima kasih kepada ahli kuasa masjid Ana Sudi untuk memberi peluang pada anda untuk kita berkongsi ilmu pada malam ni. Dan sebelum anda akhiri tazkirah pada malam ni, di luar sana anda ada bawa wakaf, jualan tanah wakaf untuk pembinaan ma'had kita di Manjung tu, Ma'had Hafiz di Manjung. Jadi kalau sahabat-sahabat kalau seorang beli satu kaki pun dekat syukur dah. Satu kaki RM30 bukan mahal pun. RM30 Kalau kita rasa kita ada dua kaki, beli dua kaki. Ana teringat ada seorang kakak dia telefon. Dia kata, "Ustaz, saya dengar Ustaz ada jual wakaf tanah." Dia kata, saya kata ada lah. Berapa kakak nak beli ke? Dia kata boleh juga. Dia tanya kalau besar liang lahat berapa kaki? Anda kata kalau besar liang lahat ni biasanya dalam 1 kali 6 kaki kot. Berapa? Anda pun tak bisa gali kubur pun, tapi rasa lebih kurang tu kot. Dalam 2 kaki 2 kaki lebar, panjang 6 kaki, lebih kurang macam tu lah. Kemudian 2 hari lepas tu dia telefon pula, "Ustaz, kalau besar sejadah berapa kaki?" Anda pun ambil sukat sejadah. Kau nak sejadah yang imamnya ke, sejadah yang makmumnya ke? Tanya. Dia kata sejadah imam. Kita bersukat sejadah imam. Ingat sejadah imam dalam 3 kaki kali 4 kaki dah kot. Betul senyap. Ana pun fikir kau ni jadi kan nak beli tanah wakaf ni. Seminggu lepas tu dia telefon, "Ustaz, mari ambil duit." Ana kata kau ada jawapan dah kan? Nak beli yang lahat ke, yang sejadah ni ke? Dia kata nak beli lot banglo, dia kata. Boleh berlari-lari sikit dia kata. Kalau takat sejadah nak bergulim tak boleh. Kalau beli qadal yang lahat nak menguik pun tak boleh. Duk baring gitu sampai kiamat. Jadi tuan-tuan tengoklah kalau kita rasa nak sejadah ke, nak lot rumah teres ke, nak rumah setinggan ke, nak banglo ke, pergilah tengok belakang tu. Paling kurang pun belilah seorang sekaki. Kalau tak bawa duit tak apa. Tanam keazaman bahasanya aku nak bagi sumbangan ke lepas Ramadan tu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.